Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas dengan video-video Cikgu selepas ini. Okey, so untuk episod kali ini kita teruskan ulang kaji bersama Cikgu kertas SPM sebenar 2015. Okay. Seperti biasa, kamu tulis nama, sekolah, okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan struktur otak manusia. Okey, M. Fungsi M adalah untuk mengawal. So, M, pelajar-pelajar kena tahu apa dia. Nama apa M ni? So, M adalah cerebellum. So, cerebellum fungsi dia ke arah balancing ataupun keseimbangan badan. So, kalau pelajar tahu, hafal, senang. Keseimbangan badan. Soalan nombor 2. Kelenjar manakah yang menyebabkan pembengkakan di bahagian leher? Testis, pankreas, kelenjar tiroid, kelenjar pituitari. So, jawapan dia adalah tiroid. Okey, senang ni. Soalan nombor 3. Antara yang berikut yang manakah terlibat dalam arka refleks bagi sentakan lutut? Okey. A. Cerebrum, B. Cerebellum, C. Spinal saraf tunjang, D. Neuron perantaraan. So, sentakan lutut dia adalah melibatkan saraf tunjang. Okey, dia tak sampai mesej ke otak. Kalau otak lambat. So, sentakan lutut refleks terus ke saraf tunjang. Soalan nombor 4. Apakah fungsi R? R adalah salut milit. Okey, dia membekalkan nutrien dan mempercepatkan penghantaran impas. Okey. D jawapan dia. Senang, straight lah. Straight forward je. Soalan nombor 5. Seorang pelajar telah pergi ke sebuah salon rambut untuk mengkerintingkan rambutnya yang lurus. Selepas beberapa bulan, rambutnya kembali lurus. Faktor yang manakah mempengaruhi keadaan itu? So, kalau melibatkan rambut, melibatkan genetik. Bukan persekitaran, bukan mutasi gen, bukan mutasi kromosom. So, keturunan, genetik. Soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan satu proses dalam badan manusia. Testis, proses L dan menghasilkan sperma. Apakah proses L? So, proses untuk menghasilkan sperma adalah meiosis. Ni tiap-tiap tahun keluar soalan ni. Soalan nombor 7. Maklumat berikut menunjukkan gejala suatu penyakit baka. Kehadiran kromosom seks XXY. Okey. Lelaki yang mempunyai testis kecil. Apakah penyakit itu? So, yang ni kalau pelajar hafal, terus dapat. Sindrom Klinefelter. Okey. Soalan nombor 8. Rajah 4 menunjukkan satu proses yang melibatkan perubahan keadaan jirim. Okey. Hablu iodin menjadi wap. Hablu menjadi wap. So, pepejal jadi wap. Pemejal wapan. Okey, tengok gambar pun kita tahu dah. Okey. Soalan nombor 9. Maklumat menunjukkan ciri satu zarah subatom bergerak mengelilingi nukleus. Bising relatif 1/1840. Apakah zarah subatom itu? So, dia bagi clue kat kita bergerak mengelilingi nukleus. So, mestilah jawapan dia elektron. Okey. Soalan nombor 10. Jadual 1 menunjukkan bilangan proton, bilangan neutron bagi zarah P, Q, R dan S. Okey. Unsur manakah adalah isotop? So, pelajar kena faham apa maksud isotop. Okey, atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi neutron yang berlainan. So, apa proton sama kat sini? Q dan R. Okey. C. Soalan nombor 11.
Rajah 5 menunjukkan jadual berkala unsur yang tak lengkap. Unsur yang manakah mempunyai nombor proton 6? So, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. R. Okey. Kira daripada kiri ke kanan, atas turun ke bawah. Soalan nombor 12. Maklumat berikut menunjukkan 3 bahan. Natrium klorida, plumbum 2 bromida, koprum 2 sulfat. Apakah sifat bahan itu? A. Daya tarikan yang lemah antara zarah. B. Boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. C. Konduktor haba yang baik. D. Takat lebur yang rendah. So, jawapan yang paling tepat adalah boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. So, kerap kali tiga-tiga ni digunakan dalam eksperimen. Okey. Soalan nombor 13. Apakah kaedah yang digunakan untuk memperoleh garam tulen daripada air laut? So, jawapan dia penghabluran. So, tolong ingat. Hablu-hablu, ingat garam. Okey. Soalan 14. Antara yang berikut, yang manakah contoh perubahan fizikal? Okey. A. Telur mengeras apabila direbus. Okey. B. Kertas terbakar dengan lengkap dalam udara. Okey. C. Jus anggur berubah kepada wine melalui penapaian. D. Sekeping besi ditempa, okey, untuk membuat pisau. So yang mana? Fizikal ni yang boleh kita nampak. Okey, nampak telur mengeras apabila direbus, kertas terbakar. Terbakar kimia. Okey. So yang ni kita nampak. D kita nampak. Sekeping besi, okey, ditempa membuat pisau. Okey. 15. Okey, rajah 6 menunjukkan tindak balas JKl dengan asid sulfurik. Pilih urutan yang betul bagi kereaktifan logam dalam tertib menaik. So menaik kita tengoklah bubble ataupun buih yang mana sikit J. Lepas J, L. Okey, L ada 5. K ada banyak. Okey, J, L, K. J, L, K, A. Itu cara dia. So, yang banyak buih ni paling reaktif. Itu je. 16. Persamaan perkataan berikut menunjukkan tindak balas kimia. Natrium tambah air menghasilkan natrium hidroksida. Tambah gas P. Apakah P? Okey. So, P adalah hidrogen. Okey. Okey. 17. Apakah fungsi klorofil dalam tumbuhan hijau? Membekalkan mineral, menyerap tenaga cahaya, memecahkan molekul air, membebaskan karbon dioksida. So, dia berkait rapat dengan cahaya. Okey. Soalan sama, sekolah rendah pun ada dah. Rajah 7 menunjukkan susunan radas. Okey. Bagi penghasilan arus, sekiranya jarum emitter tidak terpesong. Apakah M? A. Besi. B. Plumbum. C. Zinc. D. Kupro. So, yang tak terpesong mestilah dia guna, okey, yang sama. Okey, zinc tak tiada perubahan. Okey. 19. Rajah 8 menunjukkan kegunaan bahan radioaktif dalam industri. Okey. Sinaran manakah yang paling sesuai digunakan? A. Atra ungu. B. Sinar X. Sinar alfa. Sinar gamma. So, of course lah sinar gamma. Sebab apa? Daya penumbusan dia paling tinggi. 20. Sinaran radioaktif manakah yang mempunyai charge positif? So, positif mestilah alfa. Okey, senang. 21. Alat optik manakah yang menggunakan cermin? Tiap-tiap tahun keluar. Okey, periskop. 22. Rajah 9 menunjukkan pertindahan cahaya berwarna merah campur biru. Okey. Merah memperkasakan bahasa Melayu, magenta. So, kalau hafal formula cikgu senang masuk je. Dapat terus. 23. Apakah yang menyebabkan langit kelihatan biru pada waktu tengah hari? Penyerakan. Mana penyerakan? D. Penyebaran.
Ingat, pelangi. Penyeratkah warna biru, warna merah waktu senja. Okey. 24. Darjah 10 menunjukkan cahaya putih dipancarkan melalui turas warna sian dan turas warna magenta. Okey, apakah warna cahaya yang kelihatan pada skrin? Putih. Okey, so yang ni kita ingat balik. Okey, warna sian. Okey, biru. Berita harian semalam. Okey. So, dia guna penapis. Magenta. Magenta warna apa? Memperkasakan bahasa. Okey, merah campur biru. So, apa yang sama kat sini? Biru. Okey, tu cara dia. Satu kumpulan pelajar merancang untuk membina helikopter mainan kawalan jauh. Apakah bahan yang paling sesuai untuk membuat badan helikopter mainan tersebut? So, mestilah guna duralumin. Okey. 26. Apakah kesan pengendalian sisa radioaktif yang tak sempurna? Mutasi, hujan asid, pemanasan global, penipisan ozon. So, mesti jawapan dia mutasi. So, bahaya sisa radioaktif ni. 27. Persamaan perkataan berikut menunjukkan tindak balas kimia. Amonia hidroksida tambah asid sulfurik. So, menjadi apa dia? Amonium sulfat. Ingat, sulfurik jadi sulfat. Okey. 28. Apakah ciri bagi mikroorganisma tersebut? So, semua ni adalah virus. A. Multisel, boleh berespirasi, boleh melakukan fotosintesis. Alga, salah. Okey, D. Membiak dalam sel hidup. Okey. So, D jawapan dia. Membiak dalam sel hidup perumah. Okey, 29. Graf berikut menunjukkan kuantiti antibodi dalam badan manusia selepas pemvaksinan pertama. Okey. Graf manakah yang menunjukkan kuantiti antibodi dalam badan manusia selepas diberi pemvaksinan kedua? Okey. So, selepas suntik pertama tak sembuh lagi. Lepas suntik kedua, so yang mana jawapan dia? Mesti dah melebihi. So, B lah. Melebihi aras keimunan. Okey. So, atas daripada titik ni, aras keimunan ni, sembuh lah. 30. Apakah yang perlu penduduk kampung lakukan untuk mengatasi masalah ini? Demam tinggi. So, nak buat macam mana? A. Membela ikan gapi. B. Memastikan tiada air bertakung. C. Memasak perangkap nyamuk pada tingkap. D. Menyembuh asap ke rumah mereka setiap minggu. So, yang paling tepat, okay, kita cegah memastikan tiada air bertakung. Okay. Sebab apa? Supaya nyamuk tak boleh membiak. 31. Dalam suatu tumbuhan menjadi kuning, daun suatu tumbuhan menjadi kuning, ini dapat diatasi dengan menambah baja X. Apakah fungsi baja X? A. Mensintesis klorofil. B. Menggalakkan pembahagian sel. C. Memperkuatkan rintangan terhadap penyakit. D. Membantu dalam penguraian kanji. So, yang paling tepat adalah mensintesis klorofil. So, ingat, ya, yang hijau-hijau tu adalah klorofil. 32. Antara bahagian A, B, C, D yang manakah menunjukkan kedudukan bakteria pengikat nitrogen? So, mestilah duduk bawah tanah. D lah. 33. Apakah yang akan berlaku kepada padi dan populasi burung pipit jika belalang dihapuskan? So, belalang tak ada. So, padi makin bertambah. Okey, padi makin bertambah. A dengan B. Burung pipit makin berkurang. B lah. Okey, sebab apa berkurang? Sebab tak ada makanan nak makan. Belalang tak ada. Okey. 34. Antara yang berikut, yang manakah penggunaan yang boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar? A. Tenaga solar. B. Tanaman bergilir. C. Kawalan biologi. D. Baja kimia. So, yang bagi cemar adalah baja kimia. 35. Jadual 2 menunjukkan bilangan kenderaan bermotor dan nilai pH bagi air hujan suatu kawasan. Okey, 1990, 2000, 2010. So, pH air hujan makin turun. Apakah yang akan berlaku pada tahun 2020?
So kat sini kita boleh agak dah. 6.9, 6.7, 6.5 mesti 6.3. Okey. So pH makin berkurang. Okey. Berkurang. So bilangan kenderaan makin bertambah. Okey, B lah. Makin bertambah. 36. Seorang petani mendapati pengeluaran padinya berkurang manakala populasi tikus bertambah. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh petani bagi memastikan pengeluaran padinya tidak terjejas? Okey. A. Tambahkan baja. B. Pengairan yang baik. C. Menggalakkan pembiakan burung helang. Okey. D. Penggunaan jentera moden. Okey, so untuk populasi tikus ni bela je burung helang. Okey. 37. Antara persamaan perkataan berikut yang manakah menunjukkan proses penapaian? So proses penapaian dia guna yeast. So A lah. Okey, A je yang ada yeast. Yang lain tak ada. 38. Maklumat berikut menunjukkan satu daripada peringkat pengekstrakan minyak kelapa sawit. Pandan kelapa sawit distimkan. Apakah tujuan? Okey. A. Menghilangkan warna. B. Mengekstrak minyak kelapa sawit. C. Membunuh. D. Menyingkirkan. So jawapan dia membunuh mikroorganisma. 39. Bahan yang manakah digunakan dalam pembuatan sabun? A. Alkohol. Okay. B. Cuka. C. Minyak kelapa sawit. D. Asid organik. So, nak buat sabun kena ada lemak daripada minyak. Okey. So, ingat tu. 40. So, yang ni pun kena kira. Seorang lelaki memandu kereta dengan halaju 10 dan mengambil 10 saat untuk berhenti. So, maksudnya, seorang lelaki memandu kereta dengan halaju 10 dan mengambil masa 10 saat. So, halaju akhir berapa? Okey. So, kat sini, kosong. Halaju awal, akhir, kosong. Dia berhenti. So, pelajar kena faham. Dia berhenti. Kosong lah. So, halaju 10. Halaju awal 10 dengan 10 saat. So, negatif kosong tolak 10 sama dengan negatif 10 per 10 sama dengan negatif 1. Okey. Kena faham ayat dia. Untuk berhenti. So, berhenti maksudnya halaju akhir dia kosong. 41. Antara yang berikut yang manakah meningkatkan inersia sesuatu objek? So, mestilah jisim bertambah. Okey, yang ni kerap kali juga tanya. 4 bongkar dengan jisim berbeza berayun secara serentak dengan daya yang sama. Antara bongkar berikut yang manakah akan berhenti? Okey, berayun paling awal. Okey, yang paling awal maksudnya paling ringan lah. So 250, 500, 750, 1000. So mestilah paling ringan. 43. Raja 14 menunjukkan seorang lelaki melompat ke atas jeti daripada sebuah perahu. Okey. Antara A, B, C, D yang manakah menunjukkan gerakan perahu itu? So dia naik. So mesti dia lah lawan. So arah dia menghala ke B. Okey. 44. Raja 15 menunjukkan sebuah bongkah di atas sekeping kadbord. Okey. Sekeping kadbord. Berat bongkah daya ialah 36. Berapakah tekanan yang dikenakan ke atas kadbord itu? So, masuk formula. Daya bahagi luas. Okey, 36 bahagi dengan luas. Luas berapa? Okey, 2 darab 1. Panjang, okey, 2. 36 bahagi 2. Okey. 18. Okey. 45. Label makanan manakah yang mematuhi peraturan makanan 1985? Okey. So, kalau kita tengok kat sini A, C. Tak ada expired. Okey. A, B, D ada. Lagi. Kita tengok kat sini.
berat bersih. B ada, A tak ada. A dengan C out dah. So, jawapan dia B dengan D. So, B. Okey, bahan ada. Yang ni 1985. So, B lah. So, tanda halal tak ada lagi. Okey, 46. Apakah ciri getah sintetik? Okey. A. Rapuh, telap udara, mudah teroksida, ketahanan haba yang tinggi. So, getah sintetik ni lebih tahan haba. Okey, daripada getah asli. 47. Antara yang berikut yang manakah dibuat daripada Perspex? A. Baju hujan. Okey. B. Pemegang ceret. C. Pembungkus makanan. D. Tingkap kapal terbang. So, ingat Perspex ni tingkap kapal terbang. 48. Darjah 16 menunjukkan simbol komponen elektronik. Apakah komponen itu? So, adalah kapasitor. 49. Antara yang berikut yang manakah mewakili gelombang modulasi amplitud? AM. AM. So, tengok yang ada ni. Okay, ada bingkai dia ni. Okay, C lah. Kita ada. 50. Secara langsung perlawanan bola sepak dapat ditonton di seluruh dunia. Kedudukan satelit yang manakah membolehkan liputan seluruh dunia? So, ada 3 satelit. C dengan D salah dah. So, kedudukan ni lah yang paling tepat. Ni, A. Okay. 50/50. Alhamdulillah. So, jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.